hari ini cikgu akan ajar tajuk vektor, yang merupakan tajuk yang membawa markah yang besar ya dalam SPM. Vektor dia mesti mempunyai magnitude dan mesti mempunyai arah. Contohnya ini vektor. Katalah ini vektor PQ. Vektor dia punya magnitude. Magnitude maksudnya dia punya panjang dia ni. Kemudian dia ada arah. Arah dia mungkin ke sana. Satu lagi, katalah vektor ini. Ada panjang dia iaitu magnitude dia, kemudian ada arah dia. Katalah ini vektor A. Jadi vektor cara penulisan dia ada, boleh ditulis seperti vektor dari P pergi ke Q. Macam tu, ataupun vektor A macam ni. Huruf kecil kemudian ada tanda bawah dia. Kemudian sekiranya ada suatu vektor macam ni juga, macam vektor A, sama panjang dia tetapi arahnya bertentangan. Ini dipanggil vektor negatif. Jadi kat sini bila arahnya bertentangan bermaksud vektor itu adalah vektor negatif. Apabila suatu vektor, contohnya kita daripada sini A pergi ke B. Anak panah macam tu. Kita bergerak dari A pergi ke B, kemudian kembali semula ke A. Jadi maksudnya di sini dia punya sesarannya kosong. Bila sesarannya kosong, bermaksud ini dipanggil vektor sifar. Dan cara penulisannya ialah kosong, kemudian ada tanda di bawah. Seterusnya ialah vektor segaris ataupun vektor selari. Vektor segaris ataupun vektor selari ini, contohnya dekat sini ada vektor B. Yang di sini selari dengan dia tetapi panjangnya 2 kali ganda. Ini ditulis sebagai 2B. Ini segaris. Kalau di sini P, Q, di sini M, N, maka ditulis sebagai M, N adalah sama dengan 2 kali vektor PQ. Contoh lagi. Ini ada vektor M, N. Kemudian ada vektor R, S. Ini ada 2 bahagian. Ini ada 3 panjang dia. Jadi macam mana kita nak tunjukkan perkaitan di antara MN, vektor MN dengan RS? Jadi di sini kita tulis sebagai RS, vektor RS sama dengan 3 per 2 vektor MN. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa kalau vektor itu dia selari ataupun dipanggil juga segaris, ada berkali dekat sini ataupun pamala dekat sini. Jadi untuk vektor yang segaris ataupun selari, kita tulis dia sebagai vektor AB sama dengan lambda PQ contohnya. Jadi dekat sini dia ada nilai. Tak kira nilai itu suatu integer macam ni ataupun berbentuk pecahan. Bagaimana pula kalau vektor berkenaan tidak selari? Kalau dia tidak selari, contohnya vektor A sama dengan K kali vektor B. Jadi kalau dia tidak selari, K adalah sama dengan kosong. Satu lagi ialah bentuk macam ni. H A sama dengan K kali B. Jadi bermaksud H sama dengan K sama dengan kosong. Jadi kalau vektor berkenaan tidak selari, nilai pemalanya itu dekat sini nilainya ialah kosong. Tetapi kalau dia selari, ada nilai.
Dan nilai ini boleh jadi bentuk pecahan macam ni. Boleh tulis bentuk begini ataupun boleh juga ditulis bentuk 2 ni bawa naik ke atas. 2RS sama dengan 3 kali MN. Okey, jadi ada nilai. Tetapi bila dia tidak selari H dengan K ini, nilainya ialah kosong. Okey, itu sahaja. Okey, cikgu teruskan lagi tajuk vektor dengan pergi kepada hukum segitiga ya. Iaitu contohnya dekat sini vektor PQ. Okey, ini vektor PQ. Kemudian bagaimana kita nak tulis hasil tambah dia? Vektor P nak pergi daripada vektor P ke Q. Katalah dekat sini ada satu titik lain. Katalah dekat sini R. Jadi ini jalan pendeknya. Dari P kita nak pergi ke Q. Jalan jauh dia ialah kita dari P pergi ke R. Kemudian kita pergi ke Q. Maksudnya dekat sini P pergi ke R, kemudian R pergi ke Q. Okey. Kemudian contoh yang kedua MN, vektor MN. Kemudian ada satu titik dekat sini. Okey, dari M kita pergi ke A. Kemudian dari A kita pergi ke N. Ini jalan pintasnya, vektor MN ni jalan pendek, jalan jauhnya dari M ke A ke N. M ke A dan A ke N. Jadi maksudnya dekat sini, dia tengahnya ni sama. Dan kita akan dapat vektor PQ. Dia pun sama. Ini A sama, maka kita akan dapat vektor MN. Iaitu dinamakan hukum segitiga. Dan seterusnya, saya nak ajar bagaimana nak menulis vektor dalam satah kartesan. Okey, I dan J, vektor I dengan vektor J. Mula-mula cikgu tunjuk bagaimana kita nak tulis vektor satah kartesan ini dalam bentuk vektor laju. XI tambah YJ ditulis sebagai XY. Ini 3I tambah 2J ditulis sebagai 3, 2. Ini negatif 4, 1 sebab ni 1 lah. Kemudian yang ini negatif 2, negatif 3. Okey, satah dalam vektor dalam satah kartesan ini, contohnya dekat sini vektor AB 3I tambah 2J. Katalah dekat sini, kalau dia positif, I ini ialah untuk X. Untuk X. Yang sebelah sini, J ialah untuk Y. Okey, gerakan untuk Y. Kalau untuk X, kalau positif, gerakannya ke kanan. Kalau negatif, gerakannya ke kiri. Okey. Kalau Y pula, kalau positif, gerakannya ke atas dan negatif, gerakannya ke bawah. Okey, contohnya tadi, vektor ni. Vektor AB. Vektor AB ialah 3I tambah 2J. Jadi 3 ni positif, gerakkan ke kanan. Katalah kat sini mula dia. Gerakkan ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Ini dipanggil 3I. Okey, kemudian tambah 2J. Positif. 2J positif untuk Y naik ke atas. Jadi 1, 2. Jadi ini 2J. Jadi di sinilah A, di sinilah B. Inilah dia vektor AB dalam satah kartesan. 3I tambah 2J. Seterusnya kalau vektor CD, negatif 4I. Okey, katalah dia bermula daripada sini. Negatif 4 maksud negatif untuk X gerak ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4. Negatif 4I. Okey, kemudian tambah 1J. Jadi untuk J ini ialah gerakan kalau positif gerak ke atas banyak 1. 1J. Jadi di sinilah vektor C dan di sini vektor D. Jadi vektor CD. Negatif 4I tambah J. Dan yang ketiga ini vektor EF ialah negatif 2I. Okey, katalah di sini negatif 2. Negatif untuk I ialah paksi X, gerakan untuk paksi X, dia akan bergerak ke kiri sebanyak 2. 1, 2. Okey, kemudian negatif untuk J. J ialah untuk gerakan ke bawah. Kalau negatif, turun ke bawah. 1, 2, 3. Jadi di sini ialah negatif 2I. Di sini turun ke bawah negatif 3J. Jadi vektor EF di sini E,
bergerak menuju ke F. Okey, ini ialah vektor dalam satah kartisan. Kalau dalam satah kartisan, dia mesti ditulis dalam bentuk I dan J. Okey, contoh lagi, kalau diberi dalam bentuk koordinat. Okey, koordinat P. Koordinat P ialah 1, 2. Okey, diminta awak tuliskan vektor OP. Vektor OP, O dekat sini ialah pada origin, asalan. Sini, O. Okey, kemudian kalau 1, 2, koordinat 1, 2, sini 1, koordinat X1, Y2. Jadi dekat sini. Okey, jadi inilah vektor OP. Jadi vektor OP ditulis sebagai, ini gerakan X-nya, satu saja. Jadi ditulis sebagai I, satu je. Kemudian ini naik ke atas 2, 1, 2, 2, J. Jadi dia tulis OP, vektor OP ialah vektor I tambah 2J. Okey, kalau vektor OQ. Okey, kena pasti dia punya koordinat Q. Koordinat Q ialah negatif 3, 1. Negatif 3 ni, negatif 1, negatif 2, negatif 3 kat sini. Kemudian 1 di sini. Jadi koordinatnya ke atas, dekat sini. Okey, ini ialah koordinat Q. Jadi, kalau kita nak tulis OQ, kita tengok gerakan dia. Untuk X, gerakan dia ke kiri, daripada O ini ke kiri, 1, 2, 3. Bila ke kiri, negatif 3. Untuk paksi X, gerakan X ialah I. Naik ke atas 1. Okey, naik ke atas ni 1 tingkat, ini ialah J. Jadi, vektor OQ ditulis sebagai negatif 3I tambah J. Okey, boleh juga ditulis sebagai vektor OP ini boleh ditulis dalam vektor lacur ialah 1, 2. Okey, dan yang ini boleh ditulis sebagai negatif 3, 1. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan bagaimana kita nak mengira magnitude vektor. Magnitude tadi apa dia? Magnitude ialah panjang P ke Q. Okay, contoh kat sini, vektor PQ. Dalam satah kartisan, katalah yang ini, untuk kira panjang PQ, kita kena buat macam ni. Okey. Kita tahu, katalah sini 4, oleh kerana gerakan ke kanan, ialah 4I. Jadi yang di sini ialah, katalah ke atas 3J, ke atas positif. Jadi vektor PQ ialah sama dengan 4I tambah 3J. Okay. Magnitude vektor PQ ialah, cara penulisannya, kita tambah tanda modulus macam ni. PQ. Itu kita nak kira tanda modulus kiri kanan ini. Kita nak kira berapa panjang PQ ini. Ataupun magnitude vektor PQ. Caranya ialah kita gunakan teorem Pythagoras. Itu kita nak kira jarak, kita tahu sini 4, sini 3. Kita boleh guna cara teorem Pythagoras untuk dapatkan panjang PQ, iaitu punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi kita dapat dekat sini punca kuasa 25 dan nilainya ialah 5. Jadi magnitude vektor PQ ialah 5. Seterusnya, yang kelima, cikgu nak ajar bagaimana kita nak mendapatkan vektor unit. Okey, vektor unit dalam arah vektor PQ. Okey, katalah ini vektor PQ yang tadi, yang sama tadi sini. Katalah vektor PQ ini magnitudenya 5. Okey, maksudnya dari sini sampai ke sini ialah 5. Vektor unit ini maksudnya kita nak dapatkan satu bahagian. Okey, dekat sini katalah ada 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau vektor unit ni maksudnya kita nak dapat satu bahagian sahaja. Jadi maksudnya 1/5 daripada vektor PQ. Okey, itu maksudnya vektor unit. Dan vektor unit ni ditulis, cara penulisannya, kalau sini ialah vektor E, jadi dia tulis sebagai vektor E, ada tanda dekat atas ni. Macam tu. 1/5 vektor PQ.
ataupun mengikut formulanya, vektor unit ialah vektor A, tanda macam ni, vektor unit dalam arah vektor PQ, katalah vektor A sama dengan 1 per 5 tadi kita dapat macam mana? Iaitu dengan mencari magnitude vektor. Okey, magnitude vektor PQ. Kemudian kita darabkan dengan vektor PQ. Okey. Jadi 1 per magnitude vektor PQ tadi ialah 5 dan kita darabkan dengan vektor PQ. Dan boleh ditulis seperti ini. 1 per 5 vektor PQ tadi ialah 4i tambah 3j. 4i tambah 3j. Boleh juga ditulis 1 per 5 dalam bentuk vektor laju 4, 3. Okey, ini ada satu soalan daripada buku kuning tu, soalan SPM tahun 2004 muka surat 106. Okey, soalan nombor 16. Okey, diberi dekat situ koordinat untuk O ialah 0, 0, kemudian koordinat A ialah -3, 4, koordinat B ialah 2, 16. Okey, bila diberi bentuk koordinat macam ini, kita boleh tukar dia kepada bentuk vektor. Tadi cikgu dah ajar tadi, kalau P vektor ditulis sebagai OP, boleh ditulis sebagai dalam bentuk vektor 1, 2, vektor laju. Okey, kalau OQ -3, 1 ditulis -3, 1. Jadi kalau macam ini, vektor A ni, vektor A boleh ditulis sebagai OA sama dengan okey, -3i tambah 4j. Dan vektor OB boleh ditulis sebagai 2i tambah 16j. Okey, ini vektor. Jadi, untuk vektor AB, okey, sebelum tu, ini boleh ditulis dalam bentuk vektor lajunya -3, 4. Ini boleh ditulis sebagai 2, 16. Jadi bila kita nak jawab vektor AB, kita guna hukum segitiga tadi. Yang ini. Ini. A dimulakan dengan A, diakhiri dengan B. Tengah-tengah dia mesti sama. Jadi yang ada dekat sini ialah O. Jadi kita guna O. O. Jadi AO adalah sama dengan vektor AO, sini ialah vektor OA. Kalau AO bermaksud kita tukar tanda. Jadi dekat sini kita tulis dia sebagai 3, -4. OB boleh tulis sebagai sama, sini OB, sini pun OB. Jadi kita ambil saja terus 2, 16. Jadi kita dapat dekat sini jawapannya ialah 3 tambah 2, 5. -4 tambah dengan 16 ialah 12. Dan boleh ditulis sebagai 5i tambah 12j. Okey, soalan dia yang seterusnya, vektor unit dalam arah AB. Jadi vektor unit dalam arah AB. Vektor unit, ini formula dia. 1 per magnitude vektor AB darab vektor AB. Jadi sama dengan 1 per magnitude vektor AB. Okey, vektor AB ni dia. Jadi kita ambil 5 dengan 12 ni menggunakan teorem Pythagoras itu. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 darab dengan vektor AB. AB tadi ialah 5i tambah 12j. Jadi bila diselesaikan, kita akan dapat sini 1 per, ni tekan kalkulator, awak akan dapat 13. Dia dapat di sini 5i tambah 12j. Okey, itu penyelesaian untuk soalan SPM 2004. Okey, seperti dalam buku kuning, muka surat 106. Okey.